Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis yang berusaha, Ustaz Haji Muhammad Hafizi bin Muhammad Ali, Pengetua SMK Agama Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail, yang berusaha Ustaz Rumaja bin Sarmin, penolong kanan hal ehwal murid, Ustaz Abdul Syukur bin Mustafa, penolong kanan tingkatan 6, para asatizah yang dimuliakan, wakil-wakil PIBG, seterusnya, anak-anak putera dan puteri semadah, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, pada pagi ini kita akan sama-sama daurahkan kitab mengenal peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikumpulkan dalam kitab ini adalah perkara-perkara penting yang kita kena tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan kita tak dapat menghabiskan keseluruhan kitab. Jadi saya akan maklumkan nuqtatafat. Apa makna nuqtatafat? Poin-poin penting. Yang perlu kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selebihnya insya-Allah adik-adik dan semua yang ada dapat merujuk satu persatu, helaian demi helaian daripada kitab ini. Saya cuma berikan poin-poin penting yang dikumpulkan oleh para ulama dalam erti kata ilmu-ilmu yang wajib seorang mukallaf tahu tentang Nabi SAW. Sehinggalah tak terangkat kewajipan itu selama mana kita tidak tahu, masya-Allah. Ini yang penting dalam kita mengenal Nabi SAW. Baik. Sebelum itu, nak pesan siap-siap, jangan nuas. Tahu tak nuas itu apa? Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sebut idh yughashikumun nu'as. Siapa boleh sambung? Idh yughashikumun nu'as. Siapa boleh sambung? Ketika mana kalian diselubungi nu'as. Nu'as situasi seseorang itu matanya pejam tapi telinga masih dengar. Dan nu'as ni adalah tidur. Nu'as adalah tidur. Walaupun mata pejam, telinga masih dengar, tapi dia dikategorikan tidur. Dan orang yang nu'as ni, walaupun dia dengar semua, dia tak ingat apa. Hari Jumaat adalah hari nu'as sedunia. Hari Jumaat, hari nu'as sedunia. Sebab apa? Adik-adik yang lelaki ni cuba tengok hari Jumaat macam mana orang dengar khutbah. Mata pejam tak? Kebanyakannya mata pejam tapi telinga dengar. Telinga dengar. Orang nu'as ni dia tak mengaku kata dia tidur. Kalau ada kawan pergi cucuk dia tengah duk pejam mata tu, dia buka mata, dia terus marah. Siapa tidur? Dia tak mengaku dia tidur. Disebabkan apa? Disebabkan dia masih mendengar. Sebab itu dia tak rasa dia tidur. Namun hakikatnya dia orang yang tidur. Yang kedua ialah naum. Naum macam mana?
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Surah apa? Al-Baqarah. Ya, naum, mata pejam, telinga pun tak dengar. Ya, kalau nu'as tadi mata pejam, telinga dengar. Naum, mata pejam, telinga langsung tak dengar. Itu kalau ada kawan yang berdengkur, dia berdengkur punya kuat, kita kejut, jangan berdengkur. Dia kata, mana ada? Dia tak mengaku dia berdengkur. Ya, sebab telinga dia sendiri tak dengar dengkuran dia. Ya, itu naum. Yang ketiga, sinah. Sinatun ini ialah tidur yang kerap jaga. Kejap tidur, kejap jaga. Kejap tidur, kejap jaga. Orang kita panggil tidur-tidur, tidur-tidur ayam. Itu nama dia sinah. Dan yang lebih dahsyat lagi ialah ruqud. Ruqud kat mana Allah sebut dalam Quran? Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Surah apa? Surah Kahfi. Kalian menyangka mereka itu jaga sedangkan mereka ruqud. Ruqud ialah orang yang tidur nyenyak. Sehinggalah Allah gambarkan dalam ayat itu, dibolak-balikkan tubuh mereka Ashabul Kahfi, mereka tak sedar, mereka tak jaga. 300 tahun mereka tidur, tak jaga. Itu ruqud. Adik-adik awak yang tidur depan TV, ayah dukung masuk bilik pun tak sedar. Itu nama dia ruqud. Jadi jangan sampai kat dewan ni ada yang ruqud. Ruqud ni tidur mati. Baik. Pengenalan Nabi SAW yang pertama, kita kenal Nabi SAW melalui apa? Melalui namanya. Seseorang itu dikenali pada nama dan gelaran. Seseorang itu dikenali pada nama dan gelaran. Dalam Al-Quran apa nama Rasulullah? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Jadi nama Muhammad itu ada dalam Quran. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad juga ada dalam Al-Quran. Gelaran baginda sallallahu alaihi wasallam, apa gelaran Nabi dalam Al-Quran? Gelaran maksudnya pangkat. Allah panggil Nabi kita apa? Ya ayuhan Nabi. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhar Rasul. Kemudian apa lagi gelaran Nabi? Bahkan gelaran yang paling Nabi kita suka, yaitu Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Surah apa tu? Surah apa tu? Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Surah Jin. Surah Jin. Jadi Abdullah dalam ayat itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya di situ ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dan gelaran Nabi kita dalam Quran. Kena tahu tak? Kena tahu, sebab kita kena tahu Al-Quran. Apatah lagi adik-adik yang hafal Quran. Masya Allah, kalau ditanya nama dan gelaran Nabi kita dalam Quran, jangan sampai awak tak boleh nak jawab. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dikenali pada nama. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis pula. Yang ada buku kita di halaman yang kelima. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis.
innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi. Al-mahi bermaksud penghapus, yang dengan baginda Allah menghapuskan kekufuran. Ya, datangnya Nabi SAW menghapuskan kekufuran. Ya, dakwahnya Nabi SAW itu menghapuskan kekufuran. Wa anal hashir. Nabi SAW ialah al-hashir. Al-hashir bermaksud yang mengumpulkan. Seluruh umat manusia akan dikumpulkan di hari akhirat di bawah kepimpinan Nabi SAW. Semua nabi-nabi tak dapat bantu kaum dia, tak dapat bantu umat dia. Maka semua orang akan mencari Nabi Muhammad. Para nabi memberikan cadangan, izhabu ila ghairi nafsi nafsi. Pergilah kalian kepada yang lain daripada saya, diriku diriku. Ya, nabi-nabi tak dapat bantu pada ketika itu. Yang akhirnya mereka pergi pada Nabi SAW daripada manusia terawal yang diciptakan Adam alaihissalam sampailah manusia terakhir yang akan meninggal dunia di dunia ni. Semuanya akan mencari Nabi SAW. Ya, maka sebab itu dinamakan Nabi kita Al-Hashir. Orang yang mengumpulkan, di mana seluruh umat manusia akan berkumpul kepada baginda. Dan baginda SAW juga ialah Al-Aqib. Al-Aqib bermaksud rentetan yang terakhir. Ya, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah baginda SAW. Kena yakin tak ada lagi Nabi lepas Rasulullah? Kena yakin. Kalau tak yakin, rosak tak keimanan kita? Rosak keimanan kita. Ya. Wa khatamun nabiyyin. Baginda adalah penutup segala kenabian. Sebab itu nama-nama ni kita kena tahu. Sebab apa? Nak menyematkan keyakinan kita, keimanan kita dan kepercayaan kita kepada Nabi SAW. Itu nama-nama baginda. Yang berikutnya, baginda SAW juga memberitahu berkenaan dengan gelaran baginda. Nabiur Rahmah. Baginda ialah Nabi pembawa rahman. Ya, dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat, hadiah daripada Allah. Ya, baginda ni rahmat, hadiah daripada Allah. Dan yang berikutnya, baginda ialah Nabi Taubah, Nabi pemudah jalan taubat. Umat terdahulu kita baca dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Faqtulu anfusakum. Ada tak dalam surah Baqarah cerita Bani Israel sembah lembu? Ya, maka apabila mereka bertaubat, bila mereka dah bertaubat, mereka dah menyesal atas sikap dan juga tindakan mereka pergi menyembah lembu, patung lembu yang dibuat oleh Musa Samiri. Maka mereka, bila Nabi Musa alaihissalam balik kepada mereka, mereka bertaubat. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat penerimaan taubat bagi mereka dengan cara apa? Dengan cara mereka memotong leher mereka sendiri. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Ya. Kira-kiranya kita ni kalau nak taubat kena bunuh diri jenuh. Ya. Masing-masing dah tak ada kepala belaka dah. Ya. Tetapi disebabkan Nabi kita Nabi Taubah, Nabi pemudah jalan taubat, maka masya-Allah, umat Nabi Muhammad SAW dipermudahkan jalan taubat. Dengan cara apa? Yang pertama ialah mereka boleh memohon sendiri kepada Allah. Dalam hadis 40 Imam Nawawi. Baca tak hadis 40 Imam Nawawi? Ada tak sudut hadis 40 kat sekolah ni? Ada. Hadis 40 Imam Nawawi. Salah satu hadisnya ialah Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Sesiapa yang melakukan dosa
summa astaghfarali fa'aghfirulah wa ana ubali. Wahai hambaku, siapa dalam kalangan kalian yang melakukan dosa, kemudian dia memohon keampunan padaku, akan kuampunkan, wala ubali, aku tak peduli. Hadis yang keberapa? Dalam hadis 40 Imam Nawawi ini hadis yang keberapa? Hadis yang keberapa? Ya. Hadis yang ke-42, hadis yang terakhir. Ya, hadis yang terakhir. Ya, cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita bagi tahu, ya, Allah ni Maha, ya, Allah ni Maha Pengampun dan Allah sedia nak mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Mereka nak minta ampun pun mereka terpaksa minta nabi-nabi mereka berdoa. Ya, qalu du'u lana rabbak. Mereka mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhan engkau, minta kepada Tuhan engkau. Ya Musa, du'u lana rabbak. Ya, wahai Musa, berdoalah, ya, minta kepada Tuhan engkau. Ya, umat terdahulu mereka terpaksa minta para nabi doakan mereka. Tetapi kita umat Nabi Muhammad, spesialnya kita, sebab Nabi kita ialah Nabi Taubah, Nabi permudah jalan taubat, sehingga Masya Allah kita boleh mohon sendiri. Ya, dan kita juga dipermudahkan jalan taubat. Allah akan sedia mengampunkan, melainkan satu dosa saja Allah tak ampunkan. Dosa apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Surah apa ni? Kena biasakan diri kita, ya, tanda kita ingat Quran yang pertama bila orang baca kita boleh sambung. Ya. Tanda kita ingat Al-Quran yang kedua, bila kita dengar saja bacaan, kita tahu itu muka surat mana, kiri atau kanan. Ni muka surat mana ni? Kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah ke? Kita nampak helaian muka surat dia. Itu tandanya kita ingat Quran. Ya, yang berikutnya, ya, tanda kita ingat juga bila orang baca, kita tahu tu ayat Quran, cuma kita tak tahu nak cari kat mana. Ya. Namun ingatan tu ingatan yang paling lemah. Ya. Kalau boleh nak sampai ke peringkat kita nampak muka surat dia kiri, kanan, atas, bawah, dan kita boleh baca, kita boleh sambung. Sebab itulah waktu kita hafal jangan tukar-tukar mushaf. Sebab awak tengok mushaf yang sama tu, awak sebenarnya sedang merakam, ya, gambaran muka surat tersebut supaya awak sentiasa ingat, ya, di halaman mana, pada baris yang mana ayat yang awak hafal. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah al-muqaffa. Apa makna muqaffa? Ya, yang dimuliakan atau rentetan yang terakhir. Dan Nabi SAW juga namanya Nabiul Malahim, Nabi yang terlibat dalam banyak peperangan. Direkodkan berlaku 52 peperangan. Ambil catatan. Ya, nanti awak susah nak dapat. Ya, melainkan awak sungguh-sungguh mengaji kitab sirah, baca satu-satu. Direkodkan ada 52 peperangan zaman Nabi SAW. Daripada 52 peperangan itu, yang dipimpin oleh Nabi kita sendiri 28 peperangan. Ya. Perang banyak jadi zaman Nabi, ya, sebanyak 52. Tetapi yang Nabi kita pimpin 28 perang. Dan dalam 28 perang itu yang berlaku pertumpahan darah hanyalah 9 peperangan. Ya, hanya 9 peperangan saja yang berlaku pertumpahan darah. Dalam 9 peperangan itu hanya seorang saja yang mati di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini gambaran betapa kasihnya Nabi kepada manusia sehingga tidak ada yang mati di tangan baginda. Baginda masuk ke medan perang bukan untuk membunuh. Hanya seorang aja mati di tangan Nabi. Siapa orang tu? Yang Nabi katakan akan bersama dengan Fir'aun di hari akhirat nanti. Ya. Orang yang banyak menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam, memusuhi baginda, Ubay bin Halaf. Ya, Ubay bin Halaf. Itu aja yang mati di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam 9 peperangan yang berlaku pertumpahan darah, hanya seorang aja yang mati di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda luncurkan tombak tepat kena pada Ubay bin Halaf. Yang lain Masya Allah, Nabi lebih pada mempertahankan diri daripada serangan-serangan. Baginda SAW masih mengharapkan orang yang nak bunuh baginda dapat keimanan. Itulah sifat rahman dan kasihnya Nabi SAW. Jadi sekarang ni kalian dah kenal Nabi Muhammad? Ya, Nabi dikenali pada nama dan gelaran. Itu pengenalan yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dikenali pada nasab keturunan. Dikenali pada nasab keturunan. Pada aspek nasab keturunan ni kita kena ambil berat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Na'an bin Adnan, dan Adnan merupakan keturunan daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, Ismail bin Ibrahim. Baik, tolong buat catatan. Di dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada Aqidatul Awam, Syekh Nawawi Banten Al-Jawi, Syekh Nawawi Banten Al-Jawi, dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada Aqidatul Awam, beliau mengatakan wajib ke atas setiap orang mukallaf tahu nasab Nabi Muhammad daripada namanya sampailah kepada Adnan, nama yang Ustaz sebutkan tadi. Hukum dia apa? Wajib. Kalau tak tahu berdosa tak? Berdosa. Kalau tak tahu berdosa. Secara fardu ain, setiap orang kena tahu nasab Nabi Muhammad sampai Adnan. Kalau tak tahu kita masih berdosa. Dia tak wajib ingat tapi wajib tahu. Maksudnya apa? Ini ilmu yang wajib dipelajari. Jadi kita ucapkan tahniah pada Tuan Pengetua dan juga pada semua jawatan kuasa yang menggerakkan pengajian hari ini. Paling kurang tidak ilmu wajib ni sampai pada anak-anak. Ni ilmu yang wajib diketahui. Dalam kitab Syarah Aqidatul Awam disebutkan wajib setiap orang mukallaf mengetahui nasab Nabi sebelah bapanya sehinggalah Adnan dan sebelah ibunya sehinggalah Kilab. Disebabkan apa? Bersambung nasab bapa dan ibunda Nabi pada Kilab. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab sampai seterusnya, yaitu nasab ibu baginda bertemu dengan nasab ayah baginda pada moyangnya yang bernama Kilab bin Murrah. Itu poin yang pertama. Apa dia? Kita kena tahu nasab Nabi. Hukum tahu adalah wajib. Okey, poin yang kedua. Kita wajib meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada semulia-mulia nasab keturunan manusia. Wajib. Ini disebutkan dalam kitab syarah-syarah akidah. Wajiblah setiap orang mukallaf meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada keturunan yang mulia.
Ya, itu noktah yang kedua, poin kedua yang penting. Sehingga para ulama menghukum kafir orang yang menghina nasab keturunan Nabi Muhammad. Ya, dalam mazhab Maliki, siapa yang kata alah Nabi Muhammad pun macam manusia biasa juga, mungkin keturunan orang hitam contohnya. Ya, kata-kata yang macam tu boleh menjadikan seorang itu kafir. Ya. Besar tak hukuman orang yang hina Nabi? Besar. Ya, mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalaulah dia bertaubat, ya, mengucap 2 kalimah syahadah, maka diterima dan dia dihukum dengan hukuman tertentu. Tetapi mazhab Maliki, seorang yang hina Nabi Muhammad, ya, dihukum kafir. Kalau bertaubat sekalipun, undang-undang dan hukum tetap dilaksanakan dengan hukum bunuh. Dia bertaubat dah, ya, bertaubat tetap bertaubat, tapi hukum bunuh tetap dilaksanakan. Itu dalam mazhab Maliki. Beratnya, ya, beratnya kita katakan hukuman pada orang yang menghina Nabi SAW. Ya, maka sebab tu adik-adik kena tahu, ya, kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, maka poin yang kedua ialah kita wajib meyakini Nabi daripada zuriat keturunan manusia yang mulia. Halaman yang ke-9 tu Ustaz datangkan hadis berkenaan dengan kemuliaan baginda SAW pada keturunan yang terpilih, daripada zuriat-zuriat yang terpilih yang yang Allah Subhanahu Wa Taala utamakan. Baik. Noktah yang ketiga, buat catatan. Ya, wajib kita meyakini, bahawa baginda SAW lahir daripada perkahwinan yang suci, dan seluruh keturunan baginda, yakni nenek moyang baginda, lahir daripada pernikahan, bukan lahir daripada penzinaan. Ya. Bermaksud nasab Nabi Muhammad ni Allah selamatkan daripada perzinaan. Sehingga kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad pun mungkin macam orang lain juga, tak tahu nenek moyang dia kahwin ataupun tidak, mungkin aja daripada zuriat orang yang berzina, hukum dia adalah terkeluar daripada Islam. Ya. Itu, ya, noktah yang ketiga yang penting. Ya, dalam nasab Nabi SAW. Ini sebagai kita katakan peringatan pada kita semua. Kita boleh dapatkan kat mana ni? Dalam syarah kitab Jauharah Tauhid, dalam bab keimanan pada Nabi Muhammad, ulama menggariskan sekurang-kurang makluman yang kita kena tahu tentang Nabi Muhammad pada aspek nasab. Ialah yang pertama, kewajipan mengetahui nasab Nabi sampai Adnan. Yang kedua ialah kewajipan meyakini bahawa Nabi daripada manusia yang dimuliakan, keturunan yang dimuliakan. Dan yang ketiga, kewajipan meyakini Nabi Muhammad tidak pernah disentuh oleh sifat jahiliyah, iaitu perzinaan. Maksudnya berpindahnya Nabi daripada seorang datuk kepada datuk yang lain, kepada datuk yang lain, kepada datuk yang lain, sampailah kepada Aminah dan juga Abdullah dalam hal keadaan tidak ada satu pun melalui perzinaan. Okey. Yang berikutnya, pengenalan Nabi SAW yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Nama dan gelaran. Yang kedua apa? Nasab keturunan. Yang ketiga ialah syama'il penampilan. Ya. Yang ketiga ialah syama'il penampilan. Pernah dengar tak syama'il? Pernah dengar. Hari ini ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Nabi Muhammad. Saya di antara orang yang terawal menterjemahkan kitab Syama'il itu. Tahun 2009. Dan waktu tu pengajian Syama'il ni kat Malaysia belum dikenali. Sehingga kan waktu saya siapkan terjemahan kitab tersebut,
penerbit nak terbitkan kitab tu, nak letak syama'il, tak nak dia. Dia kata, Ustaz, syama'il ni orang kita tak biasa. Orang kita tak tahu, Ustaz. Kita letaklah tajuk yang lain, yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Maka kitab tersebut dinamakan Habibullah, terjemahan syama'il Rasulullah. Itulah terjemahan syama'il yang pertama di Malaysia. Selepas itu barulah datang terjemahan-terjemahan lain. Orang ni terbitkan Syama'il Muhammadiyah, orang ni terbitkan Syama'il Muhammadiyah. Tetapi kita penterjemah asal ni, bila kita tengok aja ayat-ayat terjemahan tu, kita boleh tahu sama ada yang terjemah kemudian tu dia ikut terjemahan kita ataupun tidak. Kita tahu. Baik. Maka salah satu daripada pengenalan Nabi, kita tahu syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam. Syama'il ialah perihal kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam pada rupa parasnya, pada pakaiannya, pada makan minumnya, pada ibadahnya, pada kehidupan hariannya, dan tidur malamnya. Masya Allah. Semua aspek tentang Nabi Muhammad ni kita ketahui. Sebab apa kita kena tahu? Sebab firman Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, kalian akan dicintai oleh Allah. Macam mana kita nak dapat cinta Allah kalau kita tak ikut Nabi Muhammad? Macam mana kita nak ikut Nabi Muhammad kalau kita tak kenal Nabi SAW? Maka rupa paras dan penampilan baginda sangat penting. Kata Said Abdul Hasan Ali An-Nadawi, Nabi SAW tidak pernah dicerca pada rupa paras. Tak pernah dicerca pada rupa paras. Semua orang yang melihat baginda akan mengatakan Nabi adalah seindah-indah dan secantik-cantik kejadian ciptaan Allah. Dalam kitab Al-Ajwibatu Al-Ghaliyah, Habib Zain bin Sumaid, hafizahullahu ta'ala, salah seorang daripada guru kita di Madinah Al-Munawwarah, beliau mengatakan apa? Wajiblah setiap orang mukallaf meyakini bahawa Allah menjadikan Nabi Muhammad dengan seindah-indah kejadian dan sebaik-baik ciptaan. Allah menciptakan Nabi ini dengan seindah-indah penampilan dan sebaik-baik kejadian. Kita baca di dalam cerita Isra dan Mi'raj. Nabi jumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam di langit yang keberapa? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Yusuf. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari? فَإِذَا Yusuf alaihi salam ala syatri jamali. Tiba-tiba aku dipertemukan dengan Yusuf, dan Yusuf alaihi salam ni dia separuh daripada kecantikanku. Masya Allah. Maksudnya Nabi Yusuf lagi handsome kan Nabi kita lagi handsome? Nabi kita lagi handsome. Yusuf alaihi salam ala syatri jamali. Yusuf itu separuh daripada keindahanku, kata Nabi. Maka apa kata Imam Ibnu Hajar ketika mana menghuraikan hadis tersebut di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, hadis ini mengisyaratkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada
Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan ia kata Imam Ibnu Hajar, ia sabit dalam riwayat yang lain yang sampai kepada kita melalui Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi yang meriwayatkan ma ba'athallahu nabiyya, tidaklah Allah utuskan seorang nabi illa wa qad a'tahu Allahu ilaihi husnal wajhi wa husnas sauti. Tidaklah diutuskan seorang nabi pun melainkan nabi tersebut Allah jadikan dia seorang yang handsome dan dia seorang yang suaranya merdu. Semua nabi-nabi handsome, semua nabi-nabi suara merdu. Sebab apa? Penampilan wajah dan suara menjadi daya tarikan. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang nak dapat full package macam ni payah. Suara sedap, tengok-tengok Allah. Rupa tak menarik mana. Tapi suara sedap. Ada pula Masya Allah, rupa cantik, tiba-tiba suara macam burung gagak. Suara Masya Allah. Maka orang yang ada penampilan yang macam ni, penampilan para nabi dan rasul, penampilan para da'i yang hebat, yang mana pada penampilan wajah aja dah jadi daya tarikan, dengar suara Masya Allah lebih jadi daya tarikan lagi Masya Allah. Maka semua nabi-nabi dan rasul itu dianugerahkan husnal wajhi wa husnas sauti, suara yang baik dan penampilan diri yang hebat. Wa kana nabiyukum, dan adalah nabi kalian. Ni hadis tadi tak habis lagi. Wa kana nabiyukum ahsanahum wajhan wa sauta, dan adalah nabi kalianlah yang terbaik dalam kalangan mereka semua pada wajah dan pada suara. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini menunjukkan nabi kita lebih handsome daripada Nabi Allah Yusuf, dan suara baginda lebih merdu daripada Nabi apa dianugerahkan suara yang merdu? Ismail. Nabi Daud, ya jibalu awwibi ma'ahu. Nabi Allah Daud, sehinggalah gunung ganang, burung-burung yang berterbangan ikut bersenandung mendengar suara Nabi Allah Daud. Baca kitab apa? Daud baca kitab apa? Kitab Zabur. Wa ataina Daud Zabura. Masya Allah. Maka ini poin yang pertama. Dalam penampilan Nabi, kita kena meyakini bahawa baginda Allah ciptakan dengan seindah-indah penampilan dan sebaik-baik kejadian, sehingga dilebihkan Nabi kita daripada Nabi-Nabi yang lain. Kata Said Abdul Hasan Ali An-Nadawi, dan begitulah juga kata Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Allah ciptakan Nabi kita sesuai dengan apa? Persepsi orang Arab. Sesuai dengan persepsi orang Arab pada ketika itu. Orang Arab sangat suka orang yang rambutnya ikal. Kerana jarang-jarang ada orang Arab yang rambut ikal. Ikal ni banyak rambut orang Melayu. Rambut yang kita katakan ada sikit berombak tetapi tidak kelinting menggulung. Nabi kita rambut baginda laisa bija'din wala sabtin. Rambut Nabi tidak kerinting menggulung. Kebanyakan masyarakat Arab ni rambut kerinting menggulung. Kalau disimpan panjang jadi kubah masjid atas kepala. Kembang aja. Itu rambut orang Arab. Sebab tu orang Arab suka kalau ada orang yang rambut ikal. Nabi kita rambut ikal. Yang mana kalau disimpan panjang pun sangat cantik dan indah. Yang kedua ialah orang Arab beranggapan seorang yang telapak tangannya tebal, kakinya tebal, adalah orang yang mempunyai himmah kepimpinan yang hebat, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka sebab itu kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, Nabi tak pernah dicerca pada penampilan.
nak jadi pemimpin, tangan pun kurus runcing. Ya, tak dikata macam tu. Disebabkan apa? Memang baginda sallallahu alaihi wasallam telapak tangannya tebal. Ya. Kalau bersalam tu kita tak rasa tulang. Ya. Itu Rasulullah SAW. Orang Arab beranggapan mereka yang telapak tangannya tebal ni orang yang mempunyai ciri kepimpinan yang hebat. Kalau diberi peluang dia memimpin, dia boleh memimpin dengan hebat. Ya. Telapak kaki yang tebal, tumit yang kecil. Itu juga penampilan Nabi kita. Orang Arab beranggapan mereka yang telapak kakinya tebal, tumitnya kecil adalah orang yang sangat berani, yang tidak akan berundur di medan tempur. Ya, kalau jumpa musuh, dia takkan lari tinggalkan kita. Ya. Maka itu juga ada pada penampilan Nabi SAW. Baginda SAW azimur ra's, ya, nampak agak besar kepalanya, ya, sesuai dengan tubuh badan baginda. Dan orang Arab beranggapan mereka yang badan, ya, yang kepalanya nampak agak besar, orang yang mempunyai azimul himmah, mempunyai himmah yang tinggi, yang mana kalau satu-satu urusan dia akan selesaikan dengan istiqamah. Dia orang yang tidak mudah goyah, ya, pendirian yang tidak mudah goyah, dan orang yang, ya, mempunyai keazaman yang tinggi dalam melakukan sesuatu, ya, kerja. Masya Allah. Itu sifat-sifat karakter, ya, Nabi SAW pada penampilan yang dikatakan persepsi masyarakat Arab pada ketika itu. Baginda SAW, ya, ba'ida ma bainal mankibain, luas dadanya, berdada bidang. Orang berdada bidang ni orang apa? Orang sadu ni. Ya, kuat ke tak kuat? Lambang kekuatan, lambang kegagahan. Itu juga ada pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pula tidak buncit, Masya Allah. Ya. Perut dan dadanya sama, Masya Allah. Perut dan dadanya sama, tak buncit, Masya Allah. Ya. Yang ni yang kita banyak kalah ni. Ya. Yang ni. Ya. Baginda SAW orang yang tidak buncit, Masya Allah. Ya. Itu Rasulullah SAW. Baginda SAW dalam aspek syama'il ni juga digambarkan tentang akhlak dan kepribadian. Nabi seorang yang berbau harum, Masya Allah. Ya, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mencium haruman yang lebih harum daripada Rasulullah SAW. Saya tidak pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada kain baldu, lebih lembut daripada sutera. Ya. Melainkan tangan Rasulullah SAW. Ini kelebihan Nabi SAW. Nanti ada yang tanya pula, ya, Ustaz, kalau Nabi dah berbau harum, sebab apa Nabi masih pakai minyak wangi? Ya, ulama mengatakan tindakan Nabi kita pakai minyak wangi, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukkatan yatatayyabu minha. Nabi ada satu bekas minyak wangi yang Nabi selalu pakai dengan menggunakannya. Ulama mengatakan pemakaian itu bukan disebabkan Nabi tak berbau wangi, tetapi tujuannya supaya jadi sunnah kepada umat baginda, supaya kita, ya, pakai. Kalau kita mengaji ilmu qiyas, ya, adik-adik nanti akan belajar qiyas nanti, ya, di pengajian yang lebih tinggi. Ya, kalau ada ambil Quran Sunnah nanti akan ada bahagian, ya, perbahasan berkenaan dengan qiyas, ya, dalam usul fiqh. Ya, salah satunya nama dia qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Kalau Nabi yang dah berbau harum pun pakai minyak wangi, kita yang hapak ni lebih-lebih lagi kenapa? Kena pakai. Itu dia panggil qiyas aulawi. Ya. Qiyas aulawi ni penting. Ya. Apa dalil tak boleh baca Quran dalam tandas? Ada dalil? Ada setengah-setengah orang dia kata, Ustaz, kita ni kena pegang Quran sunnah aja. Baik, kita kata pada dia, awak pergi cari dalam daftar sunnah satu hadis saja kata tak boleh baca Quran dalam tandas. Confirm tak jumpa.
Ya, sebab kita dah mengaji 32,000 hadis, tak jumpa. Tak ada hadis tegahan baca Quran dalam tandas. Tapi boleh baca tak? Tak ada tegahan. Boleh baca tak? Ulama sepakat tak boleh baca. Kat mana ulama ambil hukum? Ya, kat mana ulama ambil hukum? Ulama ambil hukum daripada hadis, la yunajiyanna ahadukum akhahu wa huwa fil ghaid. Jangan sama sekali seseorang daripada kalian memanggil kawannya yang sedang buang air. Ya. Ya, kadang-kadang orang sebelah menembak kuat sangat. Pak. Hei, apa tu? Ya. Kawan sebelah menjerit. Ya. Kawan yang menembak kata diamlah. Ya. Itu tegahan. Nabi kata la yunajiannya. Jangan sama sekali salah seorang saling sahut menyahut bersembang waktu dalam toilet. Jadi ulama ambil dalil qiyas aulawi, kalaulah bercakap. Apa hukum bercakap? Harus. Kalau bercakap yang dihukumkan harus pun tapi Nabi tak benarkan dalam tandas, ini kan pula baca Quran yang nilainya ibadah lebih besar daripada bercakap yang hukumnya harus. Itu juga salah satu daripada sumber dalil kita, iaitu qiyas aulawi. Ya, qiyas dengan yang lebih utama. Ya. Jadi kalau bercakap pun tak boleh, baca Quran lebih-lebih lagi tak boleh. Maka begitu juga kalau Nabi yang dah berbau harum pun pakai minyak wangi, kita yang hapak ni patutnya lebih-lebih lagi pakai. Maka salah satu daripada sunnah Nabi dalam penampilan baginda, kana sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tib. Nabi tak pernah menolak pemberian minyak wangi. Nabi tak pernah tolak pemberian minyak wangi. Ulama mengatakan hukum menolak pemberian minyak wangi adalah makruh. Ada kawan pelawar minyak wangi, jangan tolak. Makruh. Ya. Kadang-kadang bila kita nak semayang, ya, dah berdiri dalam saf, ada kawan buka botol minyak wangi. Ya. Dia hulurkan. Ya, jangan tolak. Kadang-kadang kita hadir majlis maulid. Pernah hadir majlis maulid tak? Ketika semua pakat berdiri berselawat tu, ada seorang dia berjalan, dia bawa minyak wangi, betul tak? Ya. Jadi jangan tolak. Dia hulur minyak wangi tu, kita hulurkan tangan. Jangan kita tolak. Sebab apa? Menolak pemberian minyak wangi hukumnya ya makruh. Nabi kata, "Idza u'tiya ahadakumur raihan fala tarudduh." Fa innahu minal jannah. Jika seseorang daripada kalian dipelawar minyak wangi, janganlah dia tolak. Sebab sesuatu yang wangi ini asalnya daripada syurga. Ya, asalnya daripada syurga. Maka kita hendaklah terima tanda kita berseronok ya, dengan sebahagian daripada nikmat syurga yang Allah nak beri pada kita. Ya. Al-Jannah Al-Ajilah, syurga yang disegerakan, iaitu nikmat-nikmatnya yang diberikan pada kita di dunia lagi. Ya. Lainlah kalau yang kita yang kita pakai itu malaikat subuh. Ada tak minyak wangi malaikat subuh? Ya, haruman malaikat subuh yang kita duk pakai selama ni, tiba-tiba yang dia pelawar pula malaikat maut. Kita pun risau juga. Ya. Kita pun risau juga. Ya. Ya. Itu minyak wangi. Salah satu daripada penampilan Nabi. Ya, baginda berbau harum dan Nabi kita pakai minyak harum. Baginda sallallahu alaihi wasallam la yajzi sayyi'ata bisayyi'ah. Ya, Nabi tak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Biarlah baginda luka, tetapi baginda tidak membalas orang lain dengan luka. Hari ini berapa ramai orang yang bila dia sakit dan dia luka, dia juga menjadi orang yang melukai orang lain. Ya. Maka ini bukan akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ya, walaupun baginda terluka, walaupun baginda tersiksa, walaupun baginda dihina, walaupun baginda dicerca, Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan.
Walakin, kata Anas, walakin ya'fu wa yasfah. Baginda seorang yang sentiasa memaafkan. Dan baginda SAW sentiasa terbuka untuk menerima kedatangan orang yang bersalah, dalam hal keadaan Nabi tidak meminggirkan, Nabi tidak mengasingkan, Nabi tidak memulaukan orang yang bersalah tadi. Demikian sifat Rasulullah SAW. Ini akhlak Nabi yang kita kena belajar. Jangan kita sakitkan orang lain sesudah kita terluka. Itu akhlak Nabi. Seorang lelaki datang daripada Mekah dengan dendam yang penuh dalam hati. Dia ni suatu pagi dia duduk dengan Safwan bin Umayyah. Mereka berbicara perihal perang Badar yang mana Quraisy kalah teruk. 70 orang lebih orang Quraisy yang mati, pembesar-pembesar Quraisy. Maka kata Safwan, kita ni lepas ni dah teruklah. Pemimpin-pemimpin kita yang besar-besar, tokoh-tokoh hebat kita yang dihormati, semua dah terkorban. Maka pada ketika itu kata Umair bin Wahab, lelaki ni nama dia Umair bin Wahab. Apa dia kata? Laula duyunun alayya wa iyalun khiftu alaihim lamadaitu ila Yasrib wa ahzumu Muhammadan. Kalaulah aku ni tak menanggung hutang, aku juga tidak ada keluarga yang aku bimbang, aku sendiri yang akan pergi ke Yasrib dan aku sendiri akan tamatkan riwayat Muhammad. Keberadaan anak aku yang ditawan di sana, kata Umair, akan menyebabkan mudah untuk aku masuk. Tak akan ada orang yang curiga, kerana waktu itu orang Mekah keluar masuk Madinah untuk tebus tawanan-tawanan mereka. Maka Safwan bin Umayyah ni orang kaya. Safwan kata, cantik, kalau macam tu hutang awak aku tanggung, keluarga awak semua aku belanja, awak pergi saja bunuh Muhammad. Kata Umair, kalau macam tu rahsiakan pakatan kita ni, jangan bagi tahu siapa pun, jangan bagi tahu, kita dua aja tahu, biar kita ya yang tahu rahsia ni. Dia pun datang ke kota Madinah. Pedang dah diletakkan racun, dengan satu tetakan aja kalau kena Nabi kita boleh meninggal dengan racun yang dia dah letak. Tetapi waktu dia tiba, dia bertempur dengan Saidina Umar Al-Khattab. Umar nampak Umair ni datang bawa pedang, sedangkan orang lain datang nak tebus tawanan tak bawa pedang. Maka Saidina Umar pun bergelut dengan Umair bin Wahab. Akhirnya dia ditangkap, dibawa menghadap Rasulullah SAW, dijerut tali pedang yang dia galas di lehernya. Bila sampai depan Nabi, Nabi senyum aja tengok Umair. Nabi tahu orang ni datang nak bunuh baginda, tapi Nabi boleh senyum. Ini akhlak Rasulullah. Ini akhlak Nabi SAW. Kalau kita tahu orang tu nak buat kita apa, kita buat. Sebelum dia rembat kita rembat dia dulu, Ustaz. Kalau kita. Tapi Nabi SAW ni masih boleh tenang. Nabi masih boleh senyum. Dan Nabi tanya, ma ja'a bika ya Umair? Apa sebab awak datang wahai Umair? Umair kata, aku datang nak tebus anakku yang kalian tawan. Nabi kata, usduq bi ya Umair, cakap betul-betul wahai Umair. Apa sebab awak datang? Umair kata, aku tak ada jawapan lain. Itulah tujuan aku datang. Nabi kata, Umair, cakap betul-betul. Apa sebab awak datang? Ma sya'nu hadzal saif? Sebab apa awak bawa pedang? Maka kata Umair, pergi Jahannam dengan pedang ni. Pedang ni tak bantu kami pun dalam perang Badar. Kami kalah teruk. Maka Nabi kata Umair, bal qa'atta anta wa Safwan bin Umayyah indal hijri wa tadhakartuma an ashabil qalibi summa qulta laula duyunun alayya wa iyalun khiftu alaihim lamadaitu ila Yathrib wa ahzumu Muhammadah. Tidakkah engkau wahai Umair, suatu pagi engkau duduk dengan Safwan bin Umayyah di hadapan Kaabah dekat dengan Hijr Ismail, dan engkau berkata, kalian bercakap tentang korban yang terkorban dalam perang Badar. Kemudian engkau berkata, kalaulah aku tidak menanggung hutang, aku tidak ada keluarga yang aku bimbang, aku sendiri yang akan pergi ke Yasrib bunuh Muhammad.
Maka pada ketika itu menggeletar seluruh tubuh Umair bin Wahab. Nabi dah tahu tujuan dia datang. Tetapi Nabi boleh tenang dan senyum sambut kedatangan dia. Bahkan Nabi suruh Umar lepaskan dia yang dijerut lehernya. Nabi boleh layan dia dengan baik lagi. Pada ketika itu, tidak ada kalam, kata yang keluar daripada mulut Umair, melainkan kata-kata, Asyhadu annaka la Rasulullah, benarlah engkau utusan Allah. Langsung dia masuk Islam. Sebab tu Nabi kita namanya Al-Mahi, yang menghapuskan kekufuran. Masya Allah. Orang ni datang dengan penuh kekufuran, datang dengan penuh dendam dan kebencian, nak bunuh Nabi lagi. Tetapi bila dia menghadap Nabi, hikmah, bijaksana Rasulullah, sabar Nabi, yasfah, memaafkan dan sedia menerima, menyebabkan orang tadi dapat keimanan. Itu kita belajar daripada akhlak Nabi SAW. Sebenarnya banyak lagi, tapi waktu sangat cemburu dengan kita. Adik-adik boleh tengok satu persatu tentang akhlak dan kepribadian baginda SAW. Baik, yang berikutnya, aspek yang seterusnya pengenalan Nabi, halaman 25. Okey. Yang pertama tadi pengenalan nama dan gelaran. Yang kedua nasab, keturunan. Yang ketiga syama'il, penampilan. Yang keempat Nabi SAW hendaklah kita kenal dalam aspek fadail. Fadail bermaksud kelebihan. Tadi syama'il, penampilan. Yang keempat ialah fadail, kelebihan. Apa yang Allah lebihkan Nabi kita, Allah tak bagi pada Nabi-Nabi yang lain. Itu makna dia. Fadail ni kelebihan yang Allah istimewakan Nabi kita daripada Nabi-Nabi yang lain. Awak baca dalam surah Al-Baqarah. Tolong sambung. Tilkar rusulu faddalna. Sambung. Lagi sekali ulang, tilka rusul. Tak dengar pula perempuan ni. Cuti semua ke? Okey, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah. Dalam kalangan mereka dilebihkan dapat berbicara langsung dengan Allah. Siapa dapat berbicara langsung dengan Allah? Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu Nabi yang ia dilebihkan bercakap langsung dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan dalam kalangan Nabi-Nabi itu juga diangkat ketinggian darjatnya lebih daripada darjat yang lain. Nabi Ibrahim, langit yang keberapa? Langit yang ketujuh, mengatasi Nabi-Nabi yang lain di langit yang lain. Nabi Muhammad lebih tak pada Nabi Ibrahim? Lebih lagi, sebab baginda sampai ke Sidratul Muntaha. Rafa'a ba'dahum darajat. Allah tinggikan darjat kemuliaan mereka. Maka dengan sebab itulah salah satu daripada aspek pengenalan Nabi Muhammad yang ulama kata kita kena tahu ialah kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdhili Ar-Rasul, beliau mengarang sebuah kitab menghimpunkan lebih 40 keistimewaan dan kelebihan Nabi Muhammad nak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kitab tersebut saya dah terjemahkan dengan judul 40 kemuliaan dan kehebatan Nabi Muhammad. Satu masa dulu saya dah terjemahkan dah 40 kemuliaan dan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Lebih daripada 40 keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi kita, tak diberikan pada Nabi-Nabi yang lain. Antaranya ialah baginda ialah Al-Hashir yang kita baca tadi. Nabi, seluruh umat manusia akan berkumpul kepada baginda di hari akhirat. Antaranya lagi Nabi ialah awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Nabi orang pertama yang akan memberi syafaat di hari akhirat kelak. La yashfa'una illa limanir tada. Ya. Tak boleh dapat beri syafaat melainkan orang yang Allah redha, orang Allah izinkan. Maka Nabilah orang pertama yang beri syafaat sebelum orang lain beri syafaat. Bahkan syafaat Nabi kita namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung kerana membantu seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Adam dan sampailah manusia terakhir nanti. Yang berikutnya dilebihkan Nabi kita Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan nabi-nabi sesudahnya semuanya kata Rasulullah adalah mereka yang akan berada di bawah kepimpinanku pada hari kiamat. Semua ni akan berada di bawah kepimpinan Nabi SAW. Itu sebahagian daripada kelebihan-kelebihan Nabi kita yang mana tak diberikan kepada Nabi yang lain. Antaranya lagi ialah wafuddiltu bi jawami al-kalim. Saya dilebihkan dengan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ialah ucapan yang ringkas, maknanya sangat luas. Ucapan ringkas saja, tetapi maknanya sangat luas. Kalau orang tanya kita Islam tu apa, kita agak-agaknya berapa jam kita nak cerita tentang agama Islam? Berapa jam? Nak cerita Islam tu apa? Nak cerita rukun iman, rukun Islam, nak cerita lagi tentang ihsan, nak cerita lagi tentang qada qadar, nak cerita lagi tentang hari kiamat, nak cerita lagi tentang solat, tentang puasa, zakat, haji. Macam-macam nak gambarkan Islam tu. Kalaulah orang bukan Islam tanya kita Islam tu apa, susah kita nak cerita. Tetapi Nabi boleh ringkaskan. Hadis 40 Imam Nawawi lagi. Ya, seorang lelaki kata pada Nabi kita, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'aluhu ghairak. La as'alu anhu ghairak. Ya Rasulullah, cuba ceritakan saya Islam tu apa supaya saya tak perlu lagi nak tanya orang lain Islam tu apa. Masya Allah, Nabi simpulkan dalam ucapan yang sangat ringkas. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqamahlah di atas tuntutan keimanan tersebut. Yang kata Islam ni beriman kepada Allah dan istiqamah atas tuntutan keimanan. Maka istiqamah atas tuntutan keimanan itulah ada puasa, ada solat, ada zakat, ada haji, ada bersunat, macam-macam lagi. Semua ada pada summastaqim. Demikian kita tengok macam mana Nabi boleh simpulkan Islam itu hanya dalam 3 perkataan. Amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Maka kata-kata yang macam tu namanya jawami al-kalim. Ucapan yang ringkas tetapi maksudnya sangat luas. Innamal a'mal bin niat. Contohnya, berapa banyak amalan harian kita melibatkan hadis tersebut. Itu makna hadis itu luas. Mencakupi berbagai-bagai bidang. Maka ini kelebihan Nabi Muhammad. Istimewanya Nabi yang tak diberikan pada nabi-nabi yang lain, yaitu ucapan yang ringkas, maknanya sangat luas. Al-Quran itu sendiri pun sama juga, ucapan yang ringkas tetapi maknanya dengan tafsiran yang sangat luas. Itu kelebihan Nabi SAW. Baik, yang berikutnya, Nabi SAW dikenali daripada aspek
dalail. Ya, perkataan-perkataan tu tak ada dalam buku ni, saja ustaz sebut supaya awak jadi orang yang lebih menguasai perbendaharaan kata dalam bahasa Arab, kata-kata yang sesuai dengan Nabi SAW. Yang pertama tadi nasab keturunan, yang pertama nama dan juga gelaran. Yang kedua nasab keturunan, yang ketiga syama'il penampilan, yang keempat fadail, kelebihan, dan yang kelima ialah dalail, iaitu tanda-tanda kenabian. Sebahagian daripada para ulama karang kitab dengan tajuk dalail. Kita ada dalailun nubuwah bagi Imam Abu Nuaim. Kita ada dalailun nubuwah bagi Imam Ibnu Katsir. Kita ada dalailun nubuwah bagi Imam Al-Baihaqi. Ini ulama-ulama yang karang dengan judul dalail. Dan ada pula para alim ulama yang karang dengan tajuk mu'jizat. Mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab nama Al-Ibar fi Mu'jizati Khairil Bashar. Himpunan-himpunan hadis-hadis berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mukjizat Nabi Muhammad yang wajib kita tahu dan boleh terkeluar pada Islam kalau kita tak percaya. Yang pertama, mukjizat apa? Al-Quran sebagai mukjizat. Yang kedua, bulan yang terbelah. Mukjizat bulan yang terbelah. Nabi kita isyaratkan tangan, bulan terbelah dua. Sebab apa mukjizat ni ulama senaraikan dalam mukjizat yang wajib kita iman, wajib percaya. Siapa tak percaya boleh jadi kafir. Kenapa? Sebab peristiwa pembelahan bulan disebut dalam Al-Quran. Bila Quran kita wajib percaya, maka bila Quran bagi tahu tentang terbelahnya bulan, kita juga wajib beriman dan percaya. Ayat belah bulan kat mana? Ayat bulan terbelah. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar. Ayat tu kah? Ayat tu kah? Saya baca surah apa tu? Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin. Surah apa tu? Surah Mudaththir. Surah Mudaththir. Adik-adik, saya cabar kalian ingat Quran macam saya ingat. Saya pernah khatam Quran sehari semalam. Hari ini 15 juzuk, esok 15 juzuk. Saya buat selama 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan. Tiap-tiap hari, 2 hari khatam, 2 hari khatam. 1 hari 15 juzuk. Kemudian saya buat syahadah. Saya buat syahadah di Madinah Al-Munawwarah, baca dengan syekh. Sehari 10 juzuk tanpa sebarang salah. Sehari 10 juzuk. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Baca dengan syekh. Tasmi'. Tasmi' bukan kita buka Quran. Tasmi'. Jadi awak semua kena ulang bagi dapat macam tu. Quran ni dia perlukan masa. Sekarang ni memang awak rasa susah sebab belum ada tempoh matang. Quran dia perlu tempoh matang. Bila dia sampai tempoh matang, dia cukup kadar bacaan kita akan ingat. Petua nak bagi ingat macam tu paling kurang lah bila nanti awak dah masuk universiti, awak dah sibuk dengan kerjaya dan sebagainya, awak nak ingat juga satu-satu surah. Satu surah tu awak kena ulang hari-hari selama 2 bulan. Lepas 2 bulan awak tinggal, dia akan ingat dah. Contohnya awak fokus dulu pada surah-surah surah-surah biasa.
Ya, surah ni awak baca hari-hari, pagi sekali, malam sekali, pagi sekali, malam sekali, selama 2 bulan. Lepas 2 bulan, ya, kat mana pun awak boleh baca. Ya, macam saya tadi. Kat mana pun boleh baca. Sebab apa? Keseluruhan Quran tu saya ulang macam tu. Ya, saya baca 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Ya, nanti kita akan ingat. Ya, bukan ayat tu ya. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Ya, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Dalam surah Al-Qamar menceritakan tentang bulan yang terbelah. Ya. Itu mukjizat yang wajib kita percaya. Baik, yang berikutnya mukjizat yang juga disebut dalam Quran. Mukjizat apa? Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Ya, mukjizat Isra' sebut kat mana? Subhanallazi asra bi'abdi. Mukjizat Mi'raj sebut kat mana? 16 ayat. Tentang Mi'raj Allah sebut 16 ayat. Isra' 1 ayat aja. Tapi Mi'raj lebih mencabar. Sebab tu Allah sebut sampai 16 ayat. Kat mana? وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Sama-sama baca. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Surah apa? Surah An-Najm, 16 ayat. Allah cerita berkenaan dengan Mi'raj. Ya. Maka ini mukjizat-mukjizat yang disebut dalam Al-Quran yang kita tak boleh tolak. Tak boleh kita meragukan. Meragukannya menyebabkan rosak keimanan kita. Baik, yang berikutnya ialah mukjizat yang disebutkan dalam hadis yang mutawatir. Ya. Yang pertama ialah air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Sehingga 1,500 orang dapat tadah dan berwuduk dengannya. Ya. Itu mukjizat air yang keluar daripada tangan Nabi. Ya. Ada orang boleh keluar air tangan macam tu. Ya. Para sahabat mengadu mereka tak ada air untuk wuduk. Nabi masukkan tangan baginda dalam satu bekas. Tiba-tiba air mengalir. Ya, sehinggalah para sahabat dapat menadahnya. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ribuan orang dapat ambil. Ya. Begitu juga Anas bin Malik riwayat berkenaan dengan air yang keluar daripada tangan Nabi waktu perjalanan perang Tabuk. Itu ya mukjizat yang disebut dalam hadis. Yang berikutnya ialah mukjizat tangisan batang kurma. Ya, pernah dengar tak? Dakmi ke apa kaya lagu batang kurma tu. Ya. Ya, jadi itu juga merupakan mukjizat yang mutawatirah yang disebut dalam hadis, disaksikan oleh lebih 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan tangisan batang kurma. Hadis yang mutawatir menolaknya boleh jadi kafir, terkeluar daripada Islam. Ya. Banyak lagi mukjizat Rasulullah, cuma yang Ustaz sebutkan ni poin penting yang kita kena tahu. Ya, sebab kalau kita salah langkah boleh merosakkan keimanan. Baik. Ya. Yang berikutnya, ya, Nabi SAW dikenali dalam aspek apa lagi? Dah selesai. Ya, dah selesai. Ya, itulah aspek yang Rasulullah. Ada setengah-setengah kitab para ulama tambah satu lagi, tapi dalam buku ni tak ada, iaitu kehidupan Rasulullah. Ya, sirah Nabi dikenali dalam
dalam sirah. Sekurang-kurang maklumat tentang sirah yang awak kena tahu, yang pertama, Nabi lahir kat mana? Mekah. Ya. Nabi menjadi Rasul di usia 40 tahun. Wahyu yang pertama di mana? Gua Hira. Al-Quran diturunkan di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya. Nabi berhijrah ke mana? Madinah. Nabi wafat di mana? Nabi dikebumikan di mana? Di Madinah. Itu sekurang-kurang maklumat sirah yang kena ada dan diketahui secara fardu ain, wajib tahu. Ya. Jadi sebab itulah kementerian dah letakkan dalam buku teks kalian waktu belajar sekolah rendah dulu. Ya. Sebab itulah ilmu yang kita wajib tahu. Ya. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tahu, ya, tanya Nabi Muhammad meninggal kat mana? Entah Ustaz. Ya, Rembau kot. Ya. Itu salah sangat tu. Ya. Itu salah sangat. Ya. Tandanya dia belum selesai fardu ain. Ya, sebab maklumat sirah dia tak tahu. Sekurang-kurang kitab sirah yang kita baca ialah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya, cari kitab tersebut, baca. Nak baca Rahiqul Maktum tebal sangat. Jadi baca kitab Nurul Yaqin. Ya, kitab dia ringkas sikit. Ya, dan dia syarat dengan maklumat-maklumat sirah yang kita patut tahu. Selebihnya isi kandungan buku ni tanggungjawab umat terhadap Nabi Muhammad. Yang berikutnya ialah berkenaan dengan maklumat-maklumat ahli keluarga Nabi Muhammad. Kenal kepada Nabi bermaksud kita ambil tahu juga tentang keluarga baginda. Macam mana bila kita kenal seseorang, kita kenal juga mak ayah dia, kita kenal juga adik kakak dia. Demikianlah ya, umat yang sungguh nak ambil kenal tentang Nabi Muhammad ni juga ambil tahu tentang tentang keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri dan anak-anak baginda, zuriat keturunan baginda. Ustaz rasa cukuplah sekadar itu. Itulah lebih kurangnya daurah kita secara ringkas, tetapi sudah menyeluruh untuk awak semua menyelesaikan kewajipan fardu ain masing-masing dalam mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.